Saya yang Menteri, tuan Menteri yang dipertua, saya nak habiskan jasa ni. Ramai sikit tanya, boleh. saya izinkan saya, kalau tidak kan tak habis masa. Ya. Mantan menteri pun tanya pasal jasa Terus. dalam Teruskan. perbahasan yang lepas. Ingin saya menjelaskan bahawa sebelum tahun 2019 dan 2020, peruntukan jasa diletakkan di bawah kod aktiviti yang berbeza, iaitu satu, kod aktiviti dasar sedia ada jasa, dan kedua, kod aktiviti emolumen kaki tangan kontrak di bawah KKMM. Semua jasa, piecemeal RTM, semua di bawah satu kod. Perbelanjaan jasa di bawah kod aktiviti dasar sedia ada bagi tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 adalah sebanyak RM23.7 juta, RM26.6 juta, RM31.5 juta dan RM27.9 juta. Manakala dicampur perbelanjaan di bawah kod aktiviti emolumen kaki tangan kontrak di bawah KKM bagi tahun-tahun yang sama ialah RM54.9 juta, RM54.2 juta, RM53.9 juta dan RM45.9 juta. Kalau dicampurkan semuanya, dua-dua, maka jumlahnya bagi tahun-tahun yang sama ialah RM78.5 juta, RM81 juta, RM85.3 juta dan RM.74 juta. Bagi tahun 2021, anggaran peruntukan jasa telah keseluruhannya di bawah kod aktiviti jasa, iaitu RM4 juta di bawah dasar sedia ada dan RM81.5 juta di bawah dasar baru jasa. Jadi dalam hubungan ini, anggaran peruntukan untuk jasa tahun 2021 sebanyak RM85.5 juta itu bukanlah sesuatu yang luar biasa jika dibanding dengan peruntukan yang sebelum ini. Itu jawapan untuk angka-angka itu. Bagi tahun 2019, tiada peruntukan kerana jasa telah dibubarkan oleh pentadbiran kerajaan terdahulu. Dalam tempoh 2019 dan 2020, semua pegawai latihan kontrak grade 22 dan ke atas telah ditamatkan. Kementerian ini telah mengeluarkan surat bertarikh 30 Ogos 2018 memaklumkan penamatan kontrak ke atas 776 orang berkuat kuasa mulai 15 Oktober 2018. Kementerian juga pada masa itu telah melaksanakan pembayaran ganjaran kepada pegawai lantikan kontrak yang terlibat mengikut kadar yang ditetapkan dalam perkeliling yang berkuat kuasa. Dengan perkembangan semasa, kementerian ini menyedari bahawa penubuhan semula jasa haruslah berbeza dengan fungsi dan peranannya sebelum ini. Dalam hal ini, Kabinet telah bersetuju supaya jasa dijenama dan distrukturkan semula dan dikenali sebagai Jabatan Komunikasi Komuniti dengan ringkasnya JCOM. Matlamat JCOM ialah mewujudkan komunikasi dua hala di antara kerajaan dan rakyat, iaitu bagi menyampaikan maklumat kerajaan yang tepat, sahih dan bijaksana kepada rakyat dan mendengar suara serta maklum balas daripada rakyat. Kaedah yang digunakan ialah dengan cara membangunkan komuniti, khususnya di peringkat akar umbi yang mengamalkan budaya ilmu, berkemahiran digital dan menghayati makna dan fokus patriotisme dengan menggunakan pendekatan pengupayaan community empowerment dengan izin. Tugas utama JCOM pada masa ini ialah melaksanakan komunikasi strategi pembudayaan norma baharu pandemik COVID-19. JCOM berbeza dengan Japan atau Jabatan Penerangan kerana Jabatan Penerangan memberi kefahaman mengenai sesuatu dasar, program dan inisiatif kerajaan dengan memberi keutamaan kepada komunikasi pembujukan melalui pemasaran maklumat di peringkat awareness, interest dan desire dengan izin, manakala JCOM lebih menumpukan kepada pendekatan pengupayaan empowerment sasaran di peringkat action dengan izin. Izinkan saya habiskan dulu. Saya akan bagi mantan menteri preference. Ya. Dengan mengambil kira dinamika ini dan selaras dengan penubuhan Majlis Digital Negara dan 4IR, maka komuniti hendaklah dilihat dari sudut pandangan sarwa yang besar dan luas bahawa kini wujud dua bentuk komuniti, iaitu komuniti setempat dan komuniti digital. Komuniti setempat ialah mereka yang tinggal, bekerja dan sebagainya secara fizikal di sesuatu kawasan.
Manakala komuniti digital ialah mereka yang berada secara fizikal dan digital di sesuatu kawasan itu dan mereka yang tidak secara fizikal berada di sesuatu kawasan itu tetapi berasal ataupun berada atau berminat dengan kawasan itu dan membentuk atau menjadi anggota komuniti digital yang berkait dengan kawasan itu, iaitu dalam pelbagai bentuk komuniti digital secara dalam talian dan menggunakan media sosial. Oleh kerana itulah, ingin dijelaskan di sini bahawa fungsi JECOM ini tidak bersifat bertindan dengan agensi-agensi di kementerian lain dari segi kumpulan sasar, pendekatan program dan aktiviti. Program dan aktiviti JECOM meliputi 3 komponen kandungan utama iaitu 1. Komuniti berbudaya ilmu, 2. Komuniti digital dan 3. Komuniti patriotik. Kementerian akan bekerjasama rapat dengan agensi-agensi seperti KEMAS, Jabatan Perpaduan, Jabatan Pembangunan Komuniti, Penggerak Komuniti, Seranta dan sebagainya di peringkat kebangsaan, negeri dan daerah. Kementerian juga akan menggunakan lebih 1,000 atau 1,101 buah pusat internet komuniti yang terdapat di seluruh negara untuk dijadikan sebagai pusat kegiatan digital berkonsep baharu. JECOM juga akan mengakar umbikan peranan agensi-agensi KKMM seperti SKMM, MDEC, Mining dan Cyber Security Malaysia yang sekarang hanya berada di peringkat kebangsaan dan negeri sahaja. JECOM akan mengambil kira ruang penjimatan dalam belanjawan yang diperuntukkan. Ini kerana struktur JECOM akan ditempatkan di daerah-daerah di seluruh negara berbanding dengan struktur jasa yang dahulunya berada di seluruh kawasan parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Saya jemput mantan menteri, mantan menteri. Ya, saya juga ingin mencelah tentang jasa. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, saya nak sebut di sini bahawa kalau kita lihat kepada KKMM seperti mana sedia ada, sudah cukup tentu bahawa KKMM kita ada unit-unit propaganda di situ seperti RTM, kita ada Bernama, kita ada Penerangan, kita ada juga SKMM dan di kawasan luar bandar kita ada cawangan-cawangan dan sebagainya. Ianya satu agensi yang melibatkan seluruh negara. Dan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi adalah satu perkara yang sudah tentu boleh juga diuruskan oleh semua agensi-agensi ini. Jadi soal dia kenapa kita perlu untuk mewujudkan semula jasa dengan nama baru tetapi dengan keupayaan kewangan atau memberikan kadar kewangan yang cukup besar kepada mereka, 80 lebih juta. Walhal kita seharusnya melihat bagaimana kita boleh mengukuhkan lagi agensi-agensi yang sudah sedia ada. Itu satu. Yang keduanya, Yang Berhormat Menteri, kalau kita lihat kepada struktur jasa dulu, saya rasa Yang Berhormat Menteri juga boleh setuju bahawa apa yang berlaku di dalam jasa dahulu adalah ianya digunakan sebagai unit propaganda politik. Dan ini adalah satu perkara yang telah pun membawa kepada keputusan untuk kita memansuhkannya, yang juga keputusan dibuat bersama dengan menteri masa itu dalam kabinet. Jadi kita lihat bagaimana kita boleh memperbaiki dan juga memperkukuhkan KKMM. Banyak perkara yang perlu diselesaikan di situ. Saya bawa isu piecemeal RTM dan sebagainya. I think I'm not sure if Menteri will answer this later because it's something that saya rasa kena kita lihat. Ramai pekerja RTM yang kerja mereka ini tak dapat allowance mereka, tak dapat overtime dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara besar yang harus kita fokuskan dulu. Jadi kenapa perlu kita berikan atau salurkan 80 lebih juta wang yang sangat besar untuk menubuhkan unit baru ini, walhal kita sudah ada di dalam kementerian itu agensi-agensi yang cukup berkeupayaan untuk melaksanakan perkara-perkara ini. Terima kasih. Saya ingin menambah. Menteri, boleh teruskan. Saya ingin tanya soalan Pontian dulu, lepas Pontian dulu Tung. Bagi Menteri, disebut pusat kegiatan digital, dia bukan propaganda lah maksudnya. Dan saya nak tahu 776 orang yang dibuang kerja itu, adakah akan diambil semula dan berapa ramai yang akan diambil semula jika mereka berhasrat untuk kembali? Dan bagaimana duplikasi kerja yang telah dibuat oleh Jabatan Penerangan dan Jabatan Komunikasi Komuniti ini boleh dijelaskan supaya tidak jadi isu dan kontroversi. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput saya sila ingin, Jurutung. saya ingin juga menyokong permintaan oleh Yang Berhormat Puchong
kita lihat bahawa peruntukan untuk RTM dikurangkan daripada 574 juta ke 479 juta. Bernama dikurangkan peruntukan daripada 64 juta kepada 52 juta. Dan Perbadanan Kemajuan Filem Malaysia, FINAS, dikurangkan dari 38 juta kepada 35 juta. So saya juga ingin menyokong permintaan Yang Berhormat Puchong. Kalau kita juga sudah pun ada siaran-siaran ini yang boleh membantu kita dari segi nasional, kenapakah kita perlu menubuhkan jasa dan memberikan mereka peruntukan 85 juta? Terima kasih. Sila main baru. Terima kasih Tuan Editor. Saya juga ingin quote dua orang tokoh yang bekas jasa, ya, iaitu Yang Berhormat Sibuti. Dia bekas pegawai jasa dan dia terang-terang kata bahawa jabatan jasa itu adalah jabatan gerak staf yang very clearly is about propaganda machine, dan juga bekas ketua pengarah jasa iaitu Puat Zakashi, dan dia kata don't open statement, kata don't be defensive about it, it is a propaganda machine. Jadi ini adalah tugas dan fungsi yang khusus jasa untuk menyebarkan propaganda. Terima kasih. Walaupun dengan pelbagai jenis rebranding, I think menteri cuba menegakkan benang yang basah. Ini adalah yang fungsi ini daripada penerangan menteri tadi is very clearly is also gathering information dan juga menyebarkan propaganda. Jadi saya rasa bahawa sebagai menteri yang cukup ada pencerahan, ya, saya harap bahawa menteri cakap benar bahawa ini adalah sesuatu yang tidak memerlukan, dan do the right thing, ya, pindahkan 85.5 juta ini kepada kepentingan yang lebih penting, ya, contohnya kepada RTM ke atau FINAS dan sebagainya. Mereka lagi memerlukan, ya. Terima kasih. Terima kasih main baru. Sila Terima keluar. kasih. Kemudian last Sibuti. Sila keluar. Terima kasih Speaker. Soalan saya berkenaan maklum balas Menteri Dadi kerana ada 3 maklumat untuk dubuh balik jasa ni sekarang di jenama semula sebagai JCOM. Apa itu community digital? Kerana kita tahu dalam dunia ini sekarang community mana-mana pun ada dalam digital world. Jadi tak perlu kerajaan untuk masuk ke digital world untuk tubuhkan satu community digital lagi untuk rakyat lagi. Jadi kenapa kerajaan PN nak tubuhkan satu agensi khasnya untuk mencapai salah satu maklumat iaitu tubuhkan community digital bagi rakyat. Rakyat tak perlu benda ni. Kerana setiap orang mereka ada hasrat, ada minat sendiri, mereka akan masuk ke mana-mana komuniti yang mereka berminat. Jadi apa yang kerajaan PN nak mencapai di sini? Adakah ini sebenarnya objektif adalah tubuhkan cyber trooper untuk memantau informasi maklumat setempat? Terima kasih keluar. Sila Segambut. Sibuti dulu. Okey. Terima kasih Datuk Speaker. Ringkasan. Seperti yang kita ketahui dan juga siapa-siapa yang memegang kerajaan, banyak agensi-agensi kerajaan mempunyai jabatan strategik seperti KEMAS, MKN dan juga banyak lagi, dan juga jasa memang saya akui sinonim dengan kerja-kerja gerak saraf dan itu tidak dapat dipertikaikan. Walaupun demikian, saya telah membawa tajuk berkenaan jasa ini, adakah lantikan ketua pengarah JCOM ini nanti adakah berdasarkan lantikan di kalangan penjawat awam ataupun lantikan politik, dan juga sekiranya kita mengira semula jumlah parlimen dan juga DUN di Malaysia ini, kita mempunyai lebih kurang 798 sepadan politik, dan juga adakah dengan kenyataan menteri tadi mengatakan bahawa penjawatan JCOM ini tidak lagi berdasarkan parlimen dan DUN, adakah peruntukan ini dapat dikurangkan dari segi emolumen? Dan juga berkenaan tentang JCOM ini sinonim dengan digital, sudah pasti pihak sebelah akan menggambarkan JCOM ini adalah cyber trooper. Bagaimanakah langkah-langkah kerajaan untuk menerangkan apakah tujuan jasa ini dijenamakan semula sebagai JCOM, dan juga apakah kerajaan akan seperti apa diperkatakan Pontian tadi, mengambil sebahagian melalui proses interview atau temuduga penjawab-penjawab jasa sebelum ini. Baik, terima kasih Sibuti. Kan saya bagi yang akhir 1 minit ke segambut, kemudian saya minta menteri rumuskan kerana masa telah
Habis dan sila Segamut. Terima kasih. Saya ada dua isu saya nak penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Adakah jawapan Yang Berhormat Menteri tadi adalah an afterthought dengan izinnya, kerana saya baca berita selepas pembentangan belanjawan bahawa Menteri ada mengatakan ataupun ada sources dalam laporan yang kata Menteri sebenarnya tak sedar 85 juta peruntukan jasa ini ada dalam bajet. Dan Timbalan Menteri ada keluarkan kenyataan bahawa Menteri sebenarnya tahu. Jadi saya nak tahu adakah jawapan hari ini is an afterthought. Yang keduanya, setuju ke YB bahawa sebenarnya untuk mendapatkan pandangan akar umbi ataupun memberikan informasi kepada komuniti, yang paling penting adalah untuk Parlimen bersidang lebih lama, kerana tempat ini adalah platform mengambil pandangan akar umbi, kerana wakil Parlimen, wakil rakyat ini telah dilantik oleh rakyat dan mereka membawa suara rakyat maksud sini, dan ini juga adalah sebenarnya satu platform untuk menteri dan kabinet memberikan informasi yang tepat dan jelas, tetapi kita lihat sebenarnya platform ini tidak diambil untuk menyebarkan maklumat tepat, semuanya cut short, everything cut short, tak ada informasi pun kepada rakyat. Terima kasih. Terima kasih Segamut. Menteri, saya nak tanya berapa minit? Sebelum saya bagi 3 minit rumuskan. Cukup. Pertama dengan Yang Berhormat mantan menteri tentang piecemeal, saya rasa we are on the same page. Kita teruskan kerja-kerja itu. Saya dah sebutkan tadi bahawa bezanya ialah kerana ini program baru. Ya, bezanya ini bukan jentera propaganda. So tolonglah jangan sebut jasa, sebutlah dia sebagai JECOM. Berapa kurang daripada 85.5 juta, saya rasa ini sedang dibincangkan. Ya. Kemudian, betul kita ada banyak Yang Berhormat agensi, tetapi kekurangannya pun sama. Beberapa hari yang lepas saya buat mesyuarat dengan semua agensi yang terlibat dengan penerangan. Kita ada 3 komponen kerja penerangan ini: analisis, penyelesaian atau solutions dan pelaksanaan. Analisis dan solution itu sangat kurang. Zaman kita sama-sama dalam pentadbiran yang lepas, kita dapati analisis itu memang kekurangan yang sangat besar. Pelaksanaan, saya sebut 2 saja yang saya dah minta KSU yang baru ni tolong cari timnya. Satu ialah tim storyteller. Banyak cerita MKN tentang pandemik COVID-19 ni tak keluar kerana kita hanya rely kepada PC oleh 2 orang menteri dan sebagainya. The human story itu belum keluar. Fatigue, stres sedang berlaku di kalangan frontliners dan rakyat, dan ini harus diladeni. Sebab itu saya kata, JECOM punya first priority ialah berhubung dengan soal komunikasi COVID-19 ini. Soal permohonan untuk jawatan-jawatan. Adakah Menteri sebut bahawa jumlah dia akan dikurangkan? Saya boleh bagi jaminan jumlahnya akan dikurangkan. Berapa banyak itu sedang belum lagi. Tapi akan dikurangkan. Sebab saya boleh bagi angka itu. Kerana angka yang 85.5 juta itu ialah berdasarkan Parlimen dan DUN, sedangkan kita pergi kepada daerah 160 saja. Tak sebanyak Parlimen dan DUN. Dan saya bagi jaminan bahawa JECOM bukan mesin propaganda, Yang Berhormat. Bukan, not under my charge, dengan izin. Ya. Dan proses mengikut JPA ada kriteria, dan kriteria utama would be IT savvy dengan izin. Dan saya bagi jaminan ketua pengarah dan timbalan ketua pengarah tidak akan dilantik daripada orang politik. Dia harus kombinasi profesional dan pegawai tadbir yang baik dan bersasiah. Menteri, bolehkah Menteri bagi jaminan bahawa semua jawatan dalam jasa itu bukan lantikan politik oleh parti-parti politik, tetapi based on permohonan kepada kementerian, bukan daripada nomination daripada parti-parti politik. Boleh Menteri bagi jaminan? Siapa nak nominate, saya tak boleh halang. Tetapi kemasukan dan rekrutmen itu harus mengikut. Bolehkah ia melalui kementerian? Secara interview secara profesional, bukan melalui nomination by political appointees, ya, daripada menteri dan juga daripada parti-parti komponen. Boleh menteri bagi jaminan ke tak? Saya kata tadi ada 2 tu. Siapa nak nominate saya tak boleh halang, tetapi ia harus melalui proses permohonan temuduga yang telus mengikut lunas-lunas peraturan yang ditetapkan oleh JPA. Menteri, bukankah kalau melalui permohonan dan temuduga, kenapa perlu nomination lagi? Itu yang kita tanya. Kalau sekarang hari ini kita nak jadi kaki tangan kerajaan, kita melalui
Jobs Malaysia. Kita tak perlu nomination. Jadi soalan di sini adalah kenapa ada satu saluran, satu platform untuk parti politik buat nomination. Ini yang soalan saya harap Menteri boleh jawab. Kalau kita langsung cakap bahawa kita tak terima, tak mahu apa-apa nomination, sesiapa yang minat teruslah buat permohonan yang layak kita panggil untuk temu duga, itu berbeza. Kenapa izin orang pihak ketiga untuk buat nomination? Menteri, Kulai, saya tak benarkan Kulai bercakap tadi, tiba-tiba bangun dan cakap. Kulai kena dapat aluan. Dan saya harap semua Jelutong dan yang lain telah saya diberi peluang. Saya harap Menteri buat rumusan dan tutup. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Saya faham Menteri, Jack soalan Ong ni terakhir saya. Isu yang panjang. Bukankah tugas-tugas dan ini boleh boleh dibuat dibincangkan. oleh RTM, Finas dan Bernama? Kaki tangan RTM, Finas dan Bernama boleh diberi amanah untuk menjalankan tugas-tugas ini. Kenapa perlu tubuhkan pertubuhan yang baru? Terima kasih Jelutong. Sila Menteri rumuskan. Saya jawab yang itu merujuk kepada 3 komponen itu dan kita tahu di mana kekuatan dan kelemahan dan di mana yang perlu diperbaiki. Tuan Yang Pertua, saya ucapkan berbanyak terima kasih Menteri, kepada last- minat Tuan Yang Pertua. dan pandangan. Just one. Boleh bagilah bekas Okey, menteri saya bagi. Ini Sila untuk Ucok. perkara bersama. Yang Menteri sebut tadi bahawa kita akan fokus kepada isu piecemeal RTM. Can I just ask, lebih kurang dalam jangka masa lama mana kita boleh dapat satu mungkin cadangan untuk selesaikan masalah ini? Because I'm with you on this, Yang Menteri. Terima kasih. Jumlahnya ramai, yang berhormat pun tahu, dan setengah tu dah mengambil masa yang agak lama. Dan saya tak boleh nak sebut actual time lah, tapi dalam masa yang secepat mungkin kita mesti usahakan untuk selesaikan masalah piecemeal ini. Terima kasih. Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia.